bila kita terpaksa menukar tanaman kenaf dengan tembakau ataupun memberhentikan tanaman tembakau di negara ini. Kita sedar bahawa pendapatan petani ini juga akan terjejas. Maka dengan kesedaran itu, kerajaan memang mengadakan program-program. Makluman yang berhormat dari 15,000 penanam di seluruh negara. Sebahagian besar, hampir 90% mereka ini telah pun dah mengambil bahagian dalam penanaman-penanaman lain seperti sawit, getah dan sebagainya. Inilah cara mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk menggantikan kehilangan pendapatan dari tembakau. Sekarang cuma tinggal 1,200 petani yang masih dalam bimbingan oleh Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, di mana mereka perlu dibantu untuk mendapat punca pendapatan yang baru supaya apa-apa kehilangan pendapatan itu dapat digantikan. Dan kita nampak kejayaan, dan oleh demikian maka mungkin ujian tahun ini mereka juga akan terkeluar dari gulungan yang perlu dibimbing. Ini bermakna usaha untuk menentukan pendapatan mereka ini memang sebagai satu keutamaan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Mengenai teknologi yang berbeza-beza, inilah antara sebabnya mengapa kerajaan memikirkan perlu adakan PIPK ini. Kerana kita industri kenaf berhadapan dengan berbagai masalah. Masalah misalnya untuk memilih kawasan-kawasan tanaman yang sesuai dan boleh juga memberi pulangan yang lebih baik dari tanaman-tanaman yang lain, getah, sawit dan sebagainya. Kerana kita tidak boleh memaksakan seorang petani untuk menanam kenaf kalau pendapatannya tidak sama dengan kepulangannya, tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Begitu juga kita sedang berangka mengenai pasaran-pasaran yang dapat kena dari segi potensinya, memang potensi produk-produk dikeluarkan kenaf ini mempunyai potensi yang besar. Mula-mula dulu kita memang merancang bahawa ianya adalah untuk makanan ternakan. Tapi selepas itu, selepas diketahui bahawa banyak produk dari komposit kenaf ini dapat digunakan pada berbagai produk downstream. Maka kita menghadapi berbagai isu, oleh itu PIPK dirangka. Dengan siapnya PIPK itu nanti kita berharap bahawa segala masalah yang dihadapi sekarang dapat kita atur dengan disusun cabaran-cabaran itu dapat kita hadapi supaya kita dapat menentukan bahawa kenaf akan menjadi satu komoditi di antara komoditi yang dapat memberi pulangan yang baik kepada kebun kita di seluruh negara. Untuk jumlah tanaman saya tidak ada angka di sini. Saya akan bagi dengan Ibu Muhammad, saya tulis. Terima kasih. Tatan. Terima kasih Tan Sri. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri kerana jawapan yang sungguh hebat. Bukan macam Kota Baru, dia memang tidak puas hati Tan Sri. Selalu tidak puas hati. Jadi saya rasa jawapan itu amat baik sekali. Tan Sri, ini lembaga tembakau ni, kenaf. Alternatif dia nak tanam kenaf. Di Sabah, in particular lah, dengan izin. Di Ranau ni memang tanaman tembakau ni memang dari dulu, kita belum lahir sudah ada rakyat-rakyat sana menanam tembakau. Ya, menanam tembakau. Sigup lah, sigup. Jadi dia orang ni selalu buat sigup, curut. Jadi saya mau tahu daripada pihak kementerian, berapa jumlah wang yang kita pakai mengimport curut-curut daripada Havana Club, daripada Cuba dan negeri-negeri. Jadi kenapa kita masih import curut-curut yang begitu mahal, sedangkan curut di Ranau ni lebih baik, lebih baik. Jadi kenapa pihak kementerian tidak mempromotkan curut tempatan ini? Saya nampak gubernur semua yang orang nama-nama pun icap curut. Jadi minta penjelasan daripada pihak kementerian, kenapa kita tidak perkasakan kita punya pasaran curut ini kepada negara lain? Terima kasih Yang Berhormat dari Petatan. Beliau adalah seorang penghisap curut tadi.
Teman-teman yang berhormat, apabila kerajaan membuat keputusan untuk tidak menggalakkan tanaman tembakau, ini adalah disebabkan satu keputusan di ASEAN di mana kita sekarang tidak boleh melindungi satu tanaman tembakau. Oleh demikian, maka persaingan kita dengan negara-negara lain, kos kita lebih tinggi. Sebab itu kita terpaksa untuk mencari tanaman-tanaman lain untuk membantu petani kita supaya dia dapat pendapatan yang lebih baik. Kerana kalau dia tak dapat jual tembakau ini, yang jadi masalah. Tapi bagi curut dari Ranau ini satu perkara yang baru yang dikemukakan kepada saya, dan saya akan meneliti perkara ini. Tapi curut ini juga akan menghadapi masalah persaingan dari industri-industri di rantau ini. Bagi angka yang dimohon tadi, jumlah import saya akan bagi dengan secara tulis kepada Yang Berhormat. Okay, terima kasih. Yang Berhormat Puan Haja Nurmala binti Abdul Samad, Pasir Kudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air di telaga, soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi orang pakai telaga? Tuan Yang di-Pertua, pokok sena kacau. Secara rasminya saya ingin memaklumkan bahawa Prima beroperasi mulai awal tahun ini. Walaupun pelbagai pandangan dibagi, setengahnya mengatakan pelbagai pendapat seolahnya pemberian rumah, pembinaan, tetapi kita kena ingat dia baru mula pada awal tahun ini dan dianya menjadi undang-undang pada tahun lepas. Kerajaan telah berjanji untuk membina sejumlah 500,000 unit rumah Prima di seluruh Malaysia. Daripada jumlah tersebut, bajet 2013 telah mensasarkan Prima untuk membina sebanyak 80,000 unit setakat September 2013. Mesyuarat anggota Perbanan Prima telah meluluskan sebanyak 44,227 unit dan dijangka bilangan kelulusan akan mencapai sasaran menjelang akhir tahun ini. Penambahan kepada unit-unit Prima akan bergantung kepada permintaan dan kemampuan industri untuk menampung jumlah pembinaan. Walau bagaimanapun, Perbanan Prima sedang melaksanakan kerja-kerja ke arah memastikan jumlah tersebut direalisasikan. Pihak Prima kini sedang mengutamatkan plan, reka bentuk dan juga harga rumah, dokumentasi dan kontrak yang berkaitan. Prima akan melancarkan kempen-kempen kesedaran tidak lama lagi untuk menggalakkan mereka yang layak memohon rumah Prima untuk mendaftar dengan program Prima di laman webnya. Apabila kempen ini dilancarkan, bilangan pemohon dijangka akan bertambah. Sebagai makluman, perumahan Prima diperuntukkan melalui proses pengundian terbuka. Oleh yang demikian, proses cabutan undi ini akan dijalankan secara berperingkat mengikut projek tidak lama lagi. Sebarang perkembangan terkini akan diumumkan kelak. Kita juga akan mengadakan roadshow ke negeri-negeri. Macam minggu ini kita pergi ke Sabah. Dan semasa kita berada di sana, sudah pasti kita menggalakkan pemimpin tempatan untuk bersama-sama, terutamanya dalam menggalakkan orang berdaftar dengan Prima. Dan kita tahu bahawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Prima bagi mereka mendapatkan rumah, termasuk apa yang saya telah umumkan bahawa orang yang sudah ada berumah juga diberi pertimbangan, tetapi pertimbangannya rendah dibandingkan dengan pertimbangan yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berumah. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Menteri dan terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya, kita sedia maklum bahawa permintaan kepada perumahan ni amat tinggi dengan kadar pendapatan yang boleh dikatakan agak mendata sekarang ini, dan dengan keadaan harga barangan yang semakin hari semakin naik, dan tentu pastinya harga rumah ni tak pernah nak turun, makin lama makin tinggi. Jadi mohonlah dapat diberitahu kepada kami semua tentang pembinaan rumah-rumah Prima ini di kawasan-kawasan yang telah dipilih.
dan bilakah agaknya bagi kawasan Johor, terutama di Pasir Gudang, rumah prima ini akan dibina? Kerana permintaan sangat tinggi. Maklumlah, Pasir Gudang ni kawasan industri, pendapatannya rata-rata 3 ataupun 3,000 ke bawah. Sekian, terima kasih. Untuk makluman yang berhormat, bila sampai masanya kita akan maklumkan. Dia menjadi masalah sekarang ni kalau kita umum macam demikian rupa. Dia akan ada timbul masalah lain. Tetapi bila sampai masanya kita akan umumkan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu kepada yang berhormat, kita boleh bagi sumbangan balik dalam bentuk kerjasama dengan Prima. Kalau kita ada maklumat tentang ada orang yang nak bekerjasama dengan Prima, atau yang berhormat sendiri ada tanah di pinggir bandar ataupun di bandar, yang ingin bekerjasama dengan Prima, Prima mengalu-ngalukan. Jadi wakil rakyat bukan saja menyatakan nak rumah, tapi mereka boleh bekerjasama untuk membina rumah. Tetapi yang tak boleh kita benarkan ialah bila dia bagi tanah, dia kata ini untuk orang dia saja, geng dia. Itu tak boleh. Sebab Prima akan membuat pendaftaran secara terbuka. Oleh kerana buat sementara waktu ini yang berhormat, di Johor, dia melibatkan beberapa tempat dan kita akan meneruskan rundingan kita untuk mendirikan rumah Prima sebagaimana yang telah dijanjikan. Termasuk sekarang ni yang sudah pun kita mendapat kelulusan di bandar Layang Kasa, Teberau, mungkin Plentong, Masai, mungkin Pulai. Terima kasih. Ombak. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang berhormat Menteri telah menyatakan tadi bahawa bagi tahun 2013 sasaran kerajaan adalah untuk membina 80,000 unit rumah mampu milik. Namun sehingga Julai 2013, mengikut jawapan yang telah diberikan kepada Yang Berhormat Keluang di Dewan Rakyat, hanya 560 unit yang sedang dibina di Putrajaya dan 201 unit sedang dibina di Nusa Jaya. Maka persoalan saya, berapakah jangka masa yang akan diambil oleh kerajaan untuk mencapai sasaran bagi membina 80,000 unit rumah mampu milik? Apakah dalam tempoh suku tahun keempat ini kerajaan boleh menyiapkan dan memenuhi sasaran tersebut? Yang keduanya, sehingga Mei 2013, sebanyak 485 pinjaman untuk pembelian rumah Prima telah diluluskan oleh bank. Dan kalau kita lihat pinjaman yang diluluskan oleh bank ini untuk tempoh 30 tahun dengan kadar faedah 4.4%, peminjam perlu membayar balik kepada bank setiap bulan sebanyak RM2,003. Apakah mereka mampu untuk memiliki rumah mampu bilik kalau pendapatan rakyat hari ini masih lagi di bawah RM3,000 sebulan? Jadi saya pohon penjelasan apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu rakyat yang berpendapatan sederhana untuk memiliki rumah mampu milik yang ditawarkan oleh Prima. Terima kasih. Yang berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, biar saya maklumkan di sini, kita nak buat yang lain kita boleh buat serta-merta. Tetapi kalau perumahan dia melibatkan proses, dan bila kelulusan dapat, maka projek itu boleh take off. Dan bila projek ni take off, jadi orang yang dapat rumah ni akan dimaklumkan dan seluruhnya mereka mengikut proses biasa membeli rumah. Ada financing dan sebagainya. Sekarang ni sebagai contoh, yang ni telah diluluskan sebanyak 44,227 unit, iaitu Selangor 8,872, Kuala Lumpur 4,636, Negeri Sembilan 6,174, Johor 7,539, Pulau Pinang 2,510,
Kedah 1349, Perak 208, Pahang 1152, Sabah 9910, Sarawak 1837. Yang lebihnya di akhir tahun ni kita akan cukupkan 80,000. Sekarang kita sedang berunding dengan hebatnya dengan semua pihak supaya kita mencapai tahap 80,000. Dan tahun depan 80,000 dan seterusnya. Ya, itu ialah dari segi itu ialah dari segi rumah yang akan dibina, di mana kelulusan ni penting. Sebab kelulusan ni bila ada kelulusan dan kita boleh memulakan kerja. Kemudian yang keduanya pinjaman. Jadi pinjaman sabar. Saya akan jawab tu ya. Sabar. Tidak kesabaran lah yang ada pada diri Gombak ya. Okey, yang sebelum jawab pinjaman tadi, saya bukan bincang soal kelulusan. Yang saya minta kerajaan sasar bina 80,000 unit rumah setahun. Ya. Yang baru siap ataupun yang sedang dibina lebih kurang 1,000 unit. Jadi persoalan saya, apakah dalam tempoh 3 bulan yang terakhir ini kerajaan yakin boleh siapkan 79,000 unit? Menteri jawab kita luluskan. Saya bukan minta kelulusan, saya minta apakah statistik dan jaminan kerajaan untuk memastikan pembinaan rumah ini siap sehingga Disember 2013 seperti yang disasarkan. Itu persoalan saya. Muhammad, kita nak bina rumah ni, dia melalui satu proses yang cukup panjang. Kerajaan tempatan, rumah ni pula nak kena didasarkan berapa bilik. Kita ada rumah 1 bilik, ada rumah 1+1, ada rumah 2+1, ada rumah 3+1 bilik. Jadi kalau begitu sasarkan 200 unit setahun. Jangan sasarkan 80,000. Nanti ini masalah besar. Bila kita dah lulus, dia boleh take off. Dan yang ni dia akan siap tahun berikutnya. Setengahnya akan siap tahun berikutnya. Tetapi untuk 2014 ni kita tidak ada masalah. Sebab perancangan dah kita telah buat daripada awal. Yang hak 2013 baru kita mula tahun ini. Tahun ini bermula dan melalui proses undang-undang, pelantikan pegawai dan sebagainya. Jadi kita take off agak lambat sikit dalam bulan Mei ataupun Jun. Tapi ini pun kita telah buat. Cukup laju ni, kita terlaju. Sebab apa? Kita buat satu pendekatan yang berbentuk perundingan di mana saya tak perlu bagi penangan lanjut tentang perkara ini sebab dia kena cerita dia berangkaian ya. Kita tak boleh cerita ni tapak, ini kelulusan, jadi agak panjang. Tetapi memendekkan cerita bahawa target kita ialah 80,000 lulus. Lulus ni bermaksud ialah perundingan kita dengan pemaju ataupun kita buat sendiri ataupun kita telah mendapat segala kelulusan daripada Pengetua. Tetapi sebab itu saya kata yang berhormat Menteri, peruntukan 1 tahun tu tak boleh habis untuk buat rumah. Rumah tu tak boleh siap. Betul tak? Terima kasih. Yang berhormat ni tak faham cara buat rumah. Kalau yang berhormat faham cara buat rumah, kalau kita buat yang lain, kita nak buat jalan cepat. Tapi buat rumah melalui proses. Yang berhormat tak boleh mengambil ini sebagai satu mainan ketawa-ketawa. Ini kita sedang berusaha. Berusaha gigih supaya perumahan ini mencapai matlamat. Kita kena ingat, bila kita letak 80,000, kita akan capai 80,000. Kita ketawa sebab jawapan Menteri. Tak boleh. Kalau sekiranya sampai saatnya kita tak boleh capai 80,000, boleh tanya soalan. Sekarang ni kita dah letakkan target bahawa kita akan capai 80,000. Maknanya dalam 3 bulan ini boleh capai 80,000. Tuan Speaker, ni macam mana cerita ni? Cakap saya belum habis cakap. Saya belum marah Gombak. Saya belum habis cakap, kamu cakap. Jadi baik kita bercakap. Ni saya biar saya jawab dulu. Ni saya naik marah. Ni peraturan tak ikut. Saya pening kepala. Okey, kita boleh bergurau, tapi yang ni benar serius. Rakyat memerlukan rumah. Dan kita meletakkan target 80,000. Kerajaan meletakkan target 80,000. Walaupun kita mulakan lewat pada tahun ini dalam bulan Mei, tetapi kita letakkan target 80,000. Dan tahun depan, hak proses untuk kita tahun depan itu kita dah mula pada tahun ini. Jadi mula tahun depan kita letak 80,000 dan sebahagian daripada yang kita mula tahun ini dia akan siap tahun depan lah. Yang Muhammad kena ingat bahawa rumah tidak boleh siap dalam masa sehari. Target kita ialah antara. Jadi maknanya yang Muhammad Menteri kata tak boleh siap lah dalam 3 bulan ni. Take off yang berhormat. Permulaan. Sebab bila rumah ni kita nak mula, kita sudah mula berunding dengan pembeli-pembeli. Dalam 3 bulan ni boleh siap?
Tan Sri Speaker, adakah saya perlu jawab macam ni? Yang berhormat, bukan bermakna apabila menteri menjawab dengan cara begitu kita tidak ambil serius peraturan mesyuarat. Dalam soal begini, sisi soal jawab tidak ada mencela, tidak boleh berdiri terus cakap. Tan Sri, saya ambil nasihat Tan Sri. Cuma ini perkara serius. Soalannya jelas, apakah jaminan kerajaan boleh siap dalam tempoh 3 tahun? Itu soalan saya. Yang berhormat. Nanti saya dapat laluan daripada yang dipertua. Tak, saya tak pernah awak bangun. Speaker bagi? Speaker saya kebenaran datang pada saya. Speaker saya tak bagi. Dia boleh bangun hanya di bawah peraturan mesyuarat dan saya tak akan benarkan dia mencelah. Duduk. Thank you very much. Siapa yang speaker ni? Bukan, speaker tengok saya sedang menjawab. Kita telah meletakkan matlamat dan kita akan usaha untuk capai matlamat. Bila habis tahun ni, bulan 3, session bulan 3, Yang Berhormat boleh tanya saya apa yang sudah jadi tentang pembinaan rumah sebanyak 80,000 unit. Okey? Jadi sekarang ini kita minta supaya Yang Berhormat semua bekerjasama supaya pemohon-pemohon, sekarang ni ada 200,000 lebih pemohon-pemohon yang memohon secara online. Bila kita pergi roadshow nanti, permohonannya akan meningkat, kita tahu. Dan Yang Berhormat boleh bekerjasama dengan kita dengan mengaturkan orang untuk memohon. Apabila kita buat roadshow, kita akan buat melalui Pejabat Pembangunan Negeri ataupun melalui Kerajaan Perumahan yang kita akan pergi ke negeri-negeri. Sebab dalam masa yang sama, ada negeri yang saya tak sebut sini yang belum bagi apa-apa tanah lagi, tetapi kita telah memberi kelulusan kepada negeri yang berkenaan. Ada sebuah negeri kita bagi kelulusan masa prima ditubuhkan dulu, tapi sampai hari ini kita tak dapat tanah. Tanah ni penting. Sebab tanah ni kita kena berunding dengan kerajaan negeri, individu ataupun pemaju-pemaju yang ingin bekerjasama dengan kita, kerana kita tahu bahawa prima mensasarkan rumah 20% daripada harga pasaran. Jadi saya harap pembangkang ambil secara positif cadangan kerajaan dan jangan pergi buat assumption bahawa boleh ke siap. Kita kena ingat bahawa bila kerajaan kata boleh, kerajaan akan berusaha untuk boleh. Kalau sekarang tak boleh, kita akan beritahu. Tapi ini belum tahu boleh tak boleh, kita ada buat assumption. Itulah satu benda yang pembangkang yang saya rasa tidak patut terjadi. Pembangkang minta nak kerjasama, minta projek ICU untuk perpaduan, tetapi di bawah tak berpadu pun. Di sini pun tak berpadu. Macam mana kita nak bagi pertimbangan kepada permohonan? Yang Berhormat Puan Hajah Fauzia binti Saleh Kuantan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Untuk maklumat Yang Berhormat berkenaan tol di Lebuh Raya negara ini tidak ditentukan mengikut kapasiti enjin ataupun sisi kenderaan. Tapi sebaliknya ia dibuat berasaskan kepada kelas atau jenis kenderaan itu. Sehubungan itu, motosikal berkuasa tinggi tidak dikenakan kutipan tol kerana ia termasuk di bawah kategori kenderaan 2 gandar ataupun 2 roda, iaitu motosikal yang dikecualikan daripada kutipan tol. Ini termaktub dalam hampir semua perjanjian konsesi Lebuh Raya, kecuali di Lebuh Raya link kedua Malaysia Singapura, iaitu di Plaza Tol Tanjung Kupang dan di Jambatan Pulau Pinang, di mana motosikal turut dikenakan tol. Penetapan tol untuk kelas atau jenis kenderaan ini adalah berasaskan kepada Akta Jalan-Jalan Persekutuan dalam kurungan pengurusan persendirian 1984. Terima kasih. Kuantan. Terima kasih jawapan pada Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, aduan ini banyak datang daripada pengguna-pengguna jalan raya yang merasakan ketidakadilan di dalam hal ini. Kerana kalau kita tengok kereta kancil, mereka bayar tol. Dan orang yang pakai kereta kancil adalah orang yang tak ada kemampuan untuk beli kereta mewah. Berbandingkan dengan orang yang beli motosikal besar.
motosikal besar ni ada yang lebih mahal daripada kereta kancil. Jadi persoalan saya, sepatutnya memang kita tak bayar tol semuanya. Kalau ikut Pakatan Rakyat, semua tak payah bayar tol. Jadi tapi adakah usaha ya dari pihak kementerian untuk mengkaji semula ya, dan untuk melihat, meneliti supaya berlaku keadilan dalam isu ini dan tidak berlaku zalim kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti yang bawa kereta kancil ya, berbanding dengan motosikal besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Seperti mana saya katakan tadi, bila kita bekerja, kita berpandukan pada perundangan. Dan perundangan yang ditetapkan ialah di bawah akta yang sebutkan tadi. Dan untuk definisi kenderaan pula, kalau kita mengikut akta pengangkutan jalan, Section Tan Sri Yang Di-Pertua, pengelasan kenderaan-kenderaan motor di bawah Undang-Undang Pengangkutan Jalan, klasifikasi kenderaan untuk tujuan motosikal ditafsirkan sebagai kenderaan-kenderaan motor yang mempunyai kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kg. Bayangkan kalau di Lebuh Raya Utara Selatan, kalau kita kenakan tol kepada motosikal, maknanya kita kena sediakan lorong untuk membuat timbangan berat motosikal. Sebab definisi motosikal itu tadi berdasarkan iaitu motor yang punya kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kg. Kena disukat. Itu akta undang-undang. Jadi akan timbul masalah pentadbiran. Sebab sisi dia tidak disukat pada sisi. Dia diukur pada motosikal 2 tayar. Motosikal besar 1200 cc 2 tayar. Kapcai 75 cc pun 2 tayar. Jadi kita kena sukat beratnya. Jadi takkan ini akan berlaku masalah pentadbiran di Lebuh Raya. Sebab itu akhirnya ianya tidak dikenakan. Kedua, kalau kita nak mengadakan kutipan tol motosikal, maka kita kena wujudkan lorong khas motosikal. Dan kalau lorong khas motosikal, ianya juga melibatkan pentadbiran. Satu, lorong highway Lebuh Raya dulu dibuat dalam tahun yang awal. Tidak mengambil kira jumlah motosikal yang akan berada di Lebuh Raya. Sebab kita Lebuh Raya dulu menggunakan, tidak dikenakan motosikal sebenarnya. Dan kalau kita nak buat, maka untuk membina lorong motosikal khas, ianya akan menelan belanja yang agak besar. Iaitu 1 kilometer, untuk kalau kita sediakan dedicated lorong motosikal, ianya akan makan belanja sehingga 2 juta 1 kilometer. Dan kalau bukan dedicated, ianya akan menelan belanja lebih kurang 1 ke 1.5 juta 1 kilometer. Jadi ianya melibatkan masalah pentadbiran dan banyak perkara perlu dilakukan. Sebab itu masa ini berasaskan perundangan sedia ada, motosikal di Lebuh Raya kecuali jambatan yang ditetapkan tadi tiada dikenakan tol. Terima kasih. Kena batangan. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Menteri, terima kasihlah di atas penjelasan. Dan saya pun melihat bahawa memang sesuailah, walaupun dia bermotor besar dipanggil, tetapi dia masih 2 roda dan dia masih kena hujan. Yang Berhormat Menteri, kalau kancil Berhormat tak kena hujan pun. Jadi adillah bagi mereka yang kena hujan ini tak bayar tol. Cuma mungkin Yang Berhormat perlu ada penyelarasan, iaitu motor di mana tol-tol yang masih ada laluan bermotor di sebelah kiri, maka tidak bolehlah, janganlah motor besar ini pula masuk di laluan yang betul. Sebab masih ada laluan motor yang di sebelah kiri. Ini mungkin boleh diberi penyelarasan keseluruhannya, sebab dia boleh mengganggu pula kenderaan-kenderaan lain itu. Tetapi kalau soal mengubah peraturan untuk mereka membayar tol, rasa saya tidak kurang manislah, sebab mereka yang menunggang motor ini sengsara rasanya sebetulnya. Kena hujan, kena panas. Jadi kena timbang-timbang jugalah. Yang Berhormat Kuantan, jangan seksa mereka yang naik motor besar ni. Terima kasih Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Kami di peringkat kementerian sudah pun menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji pertamanya lorong motosikal. Setakat ini kita ada lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan. Dan timbul permasalahan. Dari segi dasar kita cuba nak melindungi pengguna motosikal.
Sebab bila berada di lebuh raya, dengan kenderaan yang amat laju, ianya mendedahkan bahaya kepada pengguna motosikal. Jadi adakah kita akan menyediakan lorong khas motosikal demi keselamatan motosikal? Tapi mengikut standard yang sudah sedia ada, sebab perancangan lama dulu hanya ada lorong motosikal beberapa tempat saja. Bukan semua tempat yang ada lorong khas motosikal. Jadi sebab itu kita menubuhkan jawatankuasa khas untuk mengkaji, dan kalau nak membenarkan motosikal berada di lebuh raya, apakah kategori dan kelas yang boleh dibenarkan supaya keselamatan mereka dapat dipelihara. Sebab motosikal kecil ini, kalau kenderaan lalu, maka angin boleh menolak, menyebabkan mereka tidak berada dalam keadaan yang seimbang dan membahayakan mereka. Dan kajian ini kita akan perincikan, insya-Allah kalau ianya sudah dapat hasilan, nanti kita akan mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli berhormat untuk kita melihat bagaimana kita dapat menangani permasalahan ini, sama ada motosikal dibenarkan di lebuh raya, sama ada dikenakan tol, kategori mana yang dikenakan tol ataupun tiada tol untuk mereka. Ini akan diperincikan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Satu lagi Tan Sri. Ini tidak ada kaitan dengan gambar-gambar itu yang Tak. Ini pasal tol. Pasal tol Tan Sri. Minta maaf. Okey, sila. Boleh. Terima kasih Tan Sri yang baik hati, dan terima kasih rakan saya yang berhormat Menteri. Saya setuju dan saya terima penjelasan yang berhormat berkaitan dengan soalan daripada Kuantan tadi. Cuma yang saya nak minta penjelasan, apakah kerajaan tidak bersedia untuk nak mengkaji supaya kadar tol yang dikenakan sekarang ini supaya tak sama antara sisi rendah dengan sisi yang besar. Sekarang kalau naik kereta kancil pun sisi dia sama dengan kita naik kereta Merc ataupun BMW. Padahal dari segi orang yang naik kereta kancil ini, dia tak banyak dia telah menggunakan minyak pada kadar yang rendah. Maknanya kerajaan tak banyak mensubsidikan harga sama-sama dapat subsidi juga kat atas dia. Sedangkan orang yang naik kereta besar ni, sisi besar ni, dia menggunakan kadar minyak yang tinggi. Jadi subsidi tu banyak ke atas mereka. Jadi sepatutnya kita menggalakkan untuk orang menggunakan kereta pada sisi yang lebih kecil, supaya kerajaan tak jadi alasan, kita dah banyak tampung subsidi harga minyak ni kerana kita perlu tarik balik untuk buat pembangunan dan sebagainya. Jadi sepatutnya ada galakan. Jadi sebab bagi saya tak adil lah orang yang naik kereta kecil tiba-tiba dia bayar tol sama seperti mana orang naik kereta besar. Jadi saya minta penjelasan. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih berhormat Pokok Sena. Sebab itu kalau kita melihat kadar tol yang dikenakan berasaskan pada kelas kenderaan itu. Misal kata motosikal mungkin dikenakan pada kadar yang agak rendah, di link kedua saja. Tapi kalau di lebuh raya utama, kita motosikal tidak dikenakan. Termasuk motosikal 3 roda tidak dikenakan tol, sebab ianya masih dikategorikan sebagai motosikal, khususnya untuk OKU dan sebagainya. Tapi untuk kereta, untuk kenderaan berat, berbeza kadar tol yang dikenakan mengikut kelas kenderaan tersebut. Dan sama ada kerajaan akan mengkaji, memang sebab itu yang saya katakan tadi, jawatankuasa khas telah diwujudkan. Tapi untuk mewujudkan kadar yang berbeza, kalau kita mengirakan mengikut sisi, ianya menimbulkan masalah pentadbiran. Sebab satu, kita kena adakan tol booth yang berbeza supaya kenderaan tertentu melalui kadar tertentu, ataupun kita kena mengadakan kad tertentu dan sebagainya. Sudah tentu ianya melibatkan lebuh raya, kawasan tol, terpaksa banyak lagi tol booth sebab pentadbiran untuk mengklasifikasikan kelas mana melalui laluan tertentu. Jadi ini menimbulkan pentadbiran, masalah pentadbiran, dan sudah pasti pentadbiran ini akan melibatkan kos, dan kos akhirnya akan dibayar oleh siapa? Akhirnya akan ditanggung oleh rakyat. Sebab itu kita kena melihat apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi. Barang ini bukannya mudah, perlu diperincikan, dan saya mendengar pandangan daripada semua. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Ko Nai Kong Alor Gajah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 5. Tan Sri Yang di-Pertua, ibu bapa adalah insan yang mulia. Mereka bertungkus lumus menjaga dan mendidik kita dari kecil sehingga kita dewasa. Pengorbanan dan kasih sayang yang mereka berikan tidak boleh dilupakan oleh semua manusia
yang bergelar anak. Tazkirah sikit Tan Sri ya. Jadi angka 636,461 yang disebutkan di dalam soalan adalah merupakan 28%, iaitu warga emas adalah berdasarkan hasil kajian penduduk dan keluarga Malaysia keempat oleh LPPKN serta dipadankan dengan hasil banci penduduk dan perumahan tahun 2010. Untuk makluman, kajian ini merupakan kajian berskala besar yang dilaksanakan oleh LPPKN secara bersiri setiap 10 tahun semenjak tahun 1974, manakala siri kelima bagi kajian ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan insya-Allah. Dalam hal ini, satu kajian bertajuk Dilema Penjagaan Ibu Bapa Tua telah dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012 melibatkan seramai 640 orang anak dewasa sebagai responden. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan sokongan sosial antara anak dewasa dan ibu bapa tua mereka dan siapakah yang paling banyak memberi bantuan kepada ibu bapa mereka dalam proses penjagaan. Hasil kajian ini Tan Sri mendapati faktor utama anak-anak tidak memberi bantuan kepada ibu bapa adalah disebabkan beban perbelanjaan tanggungan keluarga sendiri yang tinggi menyebabkan anak-anak tidak mampu memberi bantuan kewangan kepada ibu bapa. Selain daripada itu, konflik dalam keluarga dan hubungan tidak mesra antara anak dan ibu bapa turut menyebabkan anak-anak tidak memberi bantuan kewangan kepada ibu bapa mereka. Namun demikian, dengan keadaan sosioekonomi negara pada masa kini, kebanyakan warga emas merupakan golongan yang berkemampuan untuk menyara kehidupan mereka di mana kebanyakan mereka mempunyai pendapatan melebihi RM720. Trend ini meningkat saban tahun kerana negara menuju ke arah masyarakat yang lebih berkemampuan. Di samping itu, terdapat juga warga emas yang mempunyai pendapatan sampingan bagi menyara kehidupan hari tua mereka dan ini mendorong mereka untuk lebih berdikari dan tidak terlalu mengharap kepada bantuan anak-anak. Jadi bagi memastikan nilai-nilai ini tidak terhakis akibat persekitaran masa kini yang mencabar, Kementerian kita melalui LPPKN kami melaksanakan pelbagai program Tan Sri dan bulan ini juga adalah bulan keluarga. Ini adalah kami berharap dapat menyemaikan dari segi perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Dan selain daripada itu, kita juga ada satu prinsip dasar keluarga negara yang diluluskan kerajaan pada 17 Disember tahun 2010 untuk kita memupukkan lagi ikatan antara anak-anak dan ibu bapa. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Soalan tambahan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri di atas jawapan tadi. Saya memang setujulah langkah-langkah dan program-program yang dilancarkan oleh Kementerian memandang Tan Sri iaitu masih ramai permohonan untuk BT tidak dapat diluluskan. Soalan saya, adakah Kementerian bercadang memberi kelonggaran melalui meminda iaitu peraturan-peraturan dan syarat-syarat kelayakan memberi bantuan kepada kategori BOT, iaitu bantuan orang tua yang tidak berupaya bekerja lagi tetapi mempunyai anak-anak yang sudah kahwin dan mempunyai keluarga masing-masing yang tidak berkemampuan untuk memberikan sumbangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Alor Gajah. Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan Yang Berhormat bahawa insya-Allah Jabatan Kebajikan Masyarakat kita mempunyai pelbagai aspek yang kita lihat dan teliti, di mana tadi Yang Berhormat menunjukkan satu kerisauan dari segi kelayakan. Kelayakannya macam ni Yang Berhormat Tan Sri.
Kelayakan untuk mendapat bantuan orang tua iaitu kalau lulus akan dapat RM300 sebulan. Kelayakan dia adalah satu, warga MAS mesti berusia 60 tahun ke atas. Kedua, tiada mata pencarian tertentu untuk menyara hidup. Ketiga, tiada keluarga atau mempunyai keluarga yang tidak berkemampuan untuk memberi sumbangan termasuk yang sebatang kara. Dan sekiranya tinggal bersama anak, namun pendapatan anak mesti mengikut garis kemiskinan iaitu Semenanjung RM720 sebulan, untuk Sabah RM960, Sarawak RM830. Dan ini kami juga lihat dari segi pelbagai aspek, termasuk yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Alor Gajah, di mana Yang Berhormat kita sentiasa memberi penekanan kepada kemampuan anak. Walaupun kita sebut ada garis panduan kemiskinan dan sebagainya, tetapi kita lihat ada kes yang datang kepada saya, dia ibu tunggal. Dia ada 2 orang ibu bapa tua, dia ada 5 anak. Jadi walaupun gaji dia 1,300 Yang Berhormat, kalau ikut dah melepasi. Tetapi kita mempertimbangkan segala aspek dan kita telah meluluskan untuk memberi kepada seorang, tak boleh dua-dua. Ini satu juga daripada kriteria. Tidak boleh kedua-dua ibu bapa mendapat. Kalau seorang dah dapat, jadi seorang itu tidak dapat lagi. Jadi ini Tan Sri, memang kita adalah kerajaan prihatin. Kita melihat segala ini. Terima kasih Tan Sri. Sila, untuk panjang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan tambahan saya teringat dengan pepatah orang Melayu kata 10 anak mampu menjaga seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu memelihara seorang ibu. Ini adalah satu perkara yang sangat malang berlaku dalam masyarakat kita. Persoalannya di sini ialah isu bukan soal keuangan semata-mata. Ibu bapa memerlukan kasih sayang daripada anak-anak. Apakah satu polisi yang telah digariskan oleh pihak kementerian untuk memberi galakan kepada anak-anak, sama ada diskon insentif potongan cukai ataupun tambahan allowance dan sebagainya, untuk ataupun cuti khas untuk menggalakkan anak-anak berbakti kepada ibu bapa. Sebab kita lihat di pusat-pusat pemeliharaan orang tua, saya pernah pergi memantau, ada yang mengadu 10 tahun anak tak pernah jenguk, diletak ibu di pusat pemeliharaan ini, di pusat pemeliharaan ni orang tua, hari raya pun tak balik jenguk, menangis ibu. Dan soal ibadat tidak diutamakan, kadang-kadang hanya dibela macam makan, tidur, soal ibadat tidak utama. Sedangkan inilah waktu persiapan mereka untuk menghadapi alam yang seterusnya. Jadi minta penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih Yang Berhormat daripada Rantau Panjang. Yang Berhormat, itulah sebenarnya menjadi kerisauan kami. Dan sebenarnya ada beberapa cadangan kepada kementerian sehingga dicadangkan supaya dapat potongan gaji dan sebagainya, supaya itu adalah bermakna tetaplah kepada ibu bapa. Yang Berhormat, segala-gala yang dicadangkan ini dia tidak dapat dari segi kasih sayang yang timbul daripada naluri anak-anak yang ingin menjaga ibu bapa. Betul Yang Berhormat, 10 orang anak tak boleh menjaga ibu bapa. Dan kadang-kadang kalau kita bercerita isu ini, kadang-kadang rasa emosi itu juga. Dan sekarang ini memang menjadi satu dan kerisauan. Kalau saya melawat ke rumah-rumah orang tua, saya terasa satu perasaan yang sangat tersentuh. Dan ditanya, betul Yang Berhormat katakan tadi, bila ditanya dia kata tak pernah anak-anak menjenguk, dia teringin cucu dia. Jadi kalau orang luar pula datang, di mana kami menggalakkan anak-anak sekolah, persatuan-persatuan, silalah luangkan masa pergi ke institusi rumah seri kenangan kita. Jadi mereka terasa begitu hiba melihat kita. Dan bukan mereka berkendakkan kita membawa oleh-oleh, tidak.
hanya satu perasaan kasih sayang. Jadi oleh yang demikian Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat, ini nanti keluar cerita emosi ya. Difikirkan bahawa kalau punitif, kalau melalui undang-undang, tidak semestinya akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sebab kita telah mengkaji Yang Berhormat Tan Sri di Singapura dan juga di India. Diadakan peraturan pemotongan allowance untuk ibu bapa. Tetapi keluar pula satu unsur keterpaksaan. Anak-anak merasakan bahawa mereka dibebankan. Terpaksa pula memotong gaji dan sebagainya. Jadi bagi kami bukan itu adalah jalan penyelesaian, tetapi sebenarnya adalah kita mesti sikap kita dulu-dulu. Kita memang merasakan kalau kita nanti dewasa, kita besar, siapa kita nak jaga? Terus secara otomatis kita memikir nak menjaga ibu dan ayah. Jadi kita, sebab itu bulan ini Yang Berhormat kebetulan adalah bulan keluarga yang dianjurkan oleh LPPKN. Kita mengadakan pelbagai program untuk kita memupukkan bonding. Ya, kita mengadakan pergi makan bersama, bawa mak bapak pergi makan, berkelah atau keluar beramai-ramai, shopping kan tak kira apa yang sesuai. Tetapi bukan bermakna hanya bulan November. Tetapi seharusnya hari-hari sepatutnya kita menunjukkan kasih dan sayang terhadap, kalau dapat hasrat kita lah Yang Berhormat, tak sepatutnya ada lagi rumah Seri Kenangan. Sebab kita tak mau lagi ada anak-anak menghantar ya, ibu bapa ke rumah Seri Kenangan. Tapi ini juga adalah satu kehendak masyarakat yang mungkin tak ada anak. Ada juga orang tua yang tidak ada anak atau anak sudah tidak ada lagi. Yang Berhormat Tan Sri, satu lagi saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan juga telah memberi inisiatif pelepasan cukai berjumlah RM5,000 kepada anak-anak yang membiayai perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan juga untuk penjagaan ibu bapa sebagai galakan kepada anak-anak yang menjaga ibu bapa. Terima kasih. Boleh tambah lagi? Sila, Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri diberi jawapan panjang lebar tadi. Yang Berhormat Menteri, memang saya setuju apa Menteri tadi ya sudah beri jawapan, dan apa Yang Berhormat Rantau Panjang tadi dia beritahu ada punya keluarga 10 anak tidak boleh jaga ibu bapa. Masalah gini sekarang, kebudayaan memang kita sudah jadi satu trench. Bagi kita, anak-anak kita, lepaskan tanggungjawab. Dia semua bertanggungjawab, dia meminta kerjaan tanggung. Dia punya jawapan, bila kita tanya, dia jawapan bagi tahu kita, memang dia orang tidak mampu, tiada uang. Bila kita ibu bapa dalam masa susah, kata macam Wabi Rantau Panjang kata, kalau kita ada anak, ibu bapa, macam mana susah dia pun mau pelah. Dia hidupan harian bagi semua. Kita nampak lapas, dia orang sudah ada keluarga, dia orang lapas saja. Tapi kita macam mana nak selesai ini isu ini? Saya nampak kementerian ini memang selalu kita beritahu kita ada program-program, ada pun rancangan kita ada. Saya nampak tidak berapa percaya kita buat ini, program ini. Macam tidak lancar di bawah. Macam hari ini kita kata ada hari keluarga ataupun cinta orang mas pulang ini. Tapi saya nampak pintu lu apa pun tak ada program daripada kementerian ataupun jawatan.
Kalau saya Bintulu kaya, orang Romping lagi kaya. Inilah saya rasa sudah masa tiba. Kita mesti mau ada satu rancangan ataupun program panjang dan pendek. Macam mana nak selesaikan ini isu? Saya tidak salah, ini isu pun kita sudah berbincang panjang lebar. Satu, dua. Macam mana panjang lebar ini macam mana kita nak selesai? Dua. Isu ini bila kita bagi bantuan masih lagi di bawah, banyak kita bagi sinarai, minta betul-betul membantu. Macam tadi yang Prof. Menteri kata, ada punya ibu bapa orang tua dia, orang keluarga mas itu, tiada anak, tiada keluarga. Kita hantar permohonan, tapi tidak dapat lulus. Kadang-kadang ada lulus mias, katalah bantuan 300. Tetapi di Sarawak kita macam Bintulu, dapat RM80, 100, RM150. Ya, itulah saya kata ini satulah masalah juga. Macam mana ada soalan? Inilah soalan. Ini panjang Petaling Jaya ini yang Brahma Petaling Jaya Selatan pun tak faham. Kita nak tanya penjelasan daripada Menteri, macam mana kita nak selesaikan ini isu. Ini tumbak pun sama lah. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dari Bintulu. Bukannya apa Tan Sri, Yang Berhormat Bintulu pun rasa emosi ni kan Yang Berhormat. Sebab ya, bukan sahaja ibu bapa kita sahaja, lebih-lebih lagi kita dalam Dewan ini sebagai wakil rakyat, kita ni memang macam ibu bapa kepada semua rakyat kita. Dan saya faham Yang Berhormat. Saya faham dan di situlah kita sentiasa mencari jalan yang terbaik. Tetapi Yang Berhormat tahu tadi, di dalam kajian mengatakan 636,000 ibu bapa yang tidak mendapat apa-apa daripada anak-anak. Tapi saya telah memaklumkan ada dua kategori ibu bapa. Satu yang memang tak mampu, anak-anak tidak dapat menyara. Keduanya di mana ibu bapa itu adalah yang jenis berkemampuan. Mungkin tidak memerlukan apa-apa daripada anak-anak. Tetapi sebenarnya walaupun ibu bapa kita mampu sekali-sekala. Sebab itulah kami isytiharkan bulan November ini sebagai bulan bersama keluarga untuk menunjukkan kasih sayang. Terima kasih Yang Berhormat. Kita ada buat beberapa launching dengan izin program-program, tapi saya mohon maaf Yang Berhormat mungkin perkara ini promosi dan sebagainya tidak berapa menyerlah. InsyaAllah kita akan lipat gandakan dan mungkin saya akan minta pegawai-pegawai saya minta dijalankan program ini bersama dengan ahli-ahli parlimen di peringkat masing-masing. Jadi supaya merasakan segala program-program yang kita isytiharkan. Kedua Yang Berhormat, panduan tu tadi insya-Allah kita akan perbaiki dan kalau ada spesifik kes-kes spesifik Yang Berhormat beri kepada kami akan memberi penelitian sebab kes ni banyak ya, tapi beri kepada saya secara spesifik. Yang Berhormat, Sarawak tu RM80 tu ianya dinamakan bantuan am. Jadi bantuan am ini sebab negeri. Setiap negeri ada. Ketua Menteri Pulau Pinang pada sini, bantuan am dia besar Yang Berhormat. Tapi itu adalah terpulang kepada kerajaan negeri. Tapi di Sarawak mungkin 80. Tapi sekarang ini Yang Berhormat, saya difahamkan sudah naik 250. Saya difahamkan itu terbaru. Diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri yang baru-baru ini. Tetapi bantuan orang tua adalah RM300. Jadi itu Yang Berhormat, tak apa Yang Berhormat berikan kepada saya senarai, nanti kita sama-sama teliti. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Wong Sipin, Jimmy, Kota Kinabalu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Kota Kinabalu ialah soalan anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih pada Kota Kinabalu yang mengemukakan soalan berkaitan dengan kekurangan dan gangguan bekalan elektrik di negeri Sabah. Kerajaan amat peka akan masalah gangguan bekalan elektrik dan ketidakcukupan bekalan elektrik yang dihadapi oleh pengguna-pengguna di negeri Sabah. Oleh yang demikian, kerajaan mengambil segala daya usaha bagi mengurangkan gangguan bekalan elektrik di seluruh negeri Sabah. Ianya termasuklah Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Sabah Electrical Sdn Bhd yang disokong juga oleh agensi-agensi kerajaan di negeri Sabah. Antara langkah-langkah yang mitigasi jangka pendek yang telah diambil oleh kerajaan sebelum ini bagi mengatasi masalah kekangan kapasiti penjanaan adalah seperti berikut. Nombor 1, penempatan set jana kuasa mudah alih dengan kapasiti 80 megawatt di seluruh negeri Sabah. Yang keduanya, senggaraan stesen-stesen jana kuasa diesel lama milik Sabah Electrical Sdn Bhd SESP. Yang ketiganya, projek penjanaan berkapasiti besar iaitu di Kimanis Sabah. A, jana kuasa SPR Energy 100 megawatt. B, Kimanis Power 285 megawatt. Kedua-dua ini di peringkat akhir pelaksanaan dan jangka memulakan tugas secara berperingkat-peringkat mulai Februari 2014. Dalam hal ini, pengguna-pengguna di negeri Sabah dijangka dapat menikmati bekalan elektrik yang lebih berdaya harap dan gangguan bekalan elektrik berpunca dari komponen penjanaan dijangka dapat dikurangkan. Selain daripada itu, terdapat projek stesen daya kuasa cash house yang berasaskan biomass di Sandakan dijangka akan memulakan operasinya pada penghujung tahun 2013 sebanyak 10 megawatt. Di samping itu, kapasiti tambahan sebanyak 84 megawatt yang disumbangkan dari set jana kuasa baru di Baik Pulih di Sandakan 20 megawatt dan stesen jana kuasa Kabuta di Tawau 64 megawatt yang telah dimula tugas mulai Julai 2013. Itu yang kita kira sebagai jangka pendek. Dan kerajaan juga telah memikirkan untuk penjanaan kuasa untuk jangka panjang. Yang pertamanya ialah projek stesen hidro Ulu Padas 180 megawatt di Tenom. Stesen jana kuasa 300 megawatt di Pantai Timur Sabah. Dan yang ketiganya ialah projek stesen jana kuasa Tawau Green Energy 30 megawatt berasaskan geothermal di Apas Kiri Tawau. Bagi sistem penghantaran pula ataupun transmission, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan projek pembinaan talian penghantaran 275 kV Southern Link yang menghubungkan Sipitang di pantai barat dan Kalumpang di pantai timur untuk memperkukuhkan lagi sistem grid di negeri Sabah. Talian penghantaran ini apabila siap kelak akan menjadi tulang belakang kedua selepas grid timur barat yang menghubungkan Kota Kinabalu dan Sandakan yang akan membolehkan pemindahan kuasa elektrik di antara pantai timur Sabah dan pantai barat Sabah dan pantai timur dapat dibuat pada skala yang lebih besar. Yang keduanya ialah dalam sistem pembahagian pula ataupun distribution dalam rancangan Malaysia ke-9 dan 10, projek merentang talian kedua
33 kV. Di beberapa buah kawasan sebelum ini hanya bergantung kepada talian pembahagian tunggal 33 kV, telah ditambah iaitu di Pitas, di Tambunan, di Keningau dan juga Beluran. Bagi soalan yang berkaitan dengan subsidi gas, sukalah saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri, bahawa pihak Petronas pada masa ini masih membekalkan gas bagi sektor penjanaan elektrik di negeri Sabah pada kadar RM6.40 per MMBTU berbanding dengan RM13.70 MMBTU di Semenanjung. Cadangan pembinaan stesen kuasa besar di pantai timur Sabah akan mengambil kira faktor keselamatan, energy security, kepelbagaian bahan api penjanaan, fuel diversity dan kos penjanaan yang ekonomik bagi memastikan bekalan elektrik yang berdaya harap dan mampu dibayar oleh seluruh penduduk di Sabah dan wilayah persekutuan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ke atas jawapan yang walaupun tidak berapa puas hati juga, tapi bagaimanapun ada sedikit jawaban. Datuk Tan Sri Speaker, hanya tinggal lagi 7 tahun lagi Malaysia akan mencapai wawasan 2020 berstatus negara maju. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan dapat memberi jaminan kepada penduduk di Sabah bahawa bekalan elektrik di Sabah akan mencukupi dan mempunyai buffer dengan izin yang stabil sebelum tahun wawasan 2020. Ini adalah kerana setakat ini keperluan elektrik di Sabah sejelah keseluruhannya adalah 850 megawatt, manakala bekalan elektrik adalah 915 megawatt sahaja. Ini bermaksud buffer kita di Sabah adalah kurang dari 10% saja. Manakala di Semenanjung mempunyai lebih 30% buffer. Sehubung itu, oleh kerana buffer yang tidak mencukupi, sekiranya atas satu generator set tidak berfungsi, maka beberapa kawasan di Sabah akan mengalami gangguan elektrik, terutama di pantai timur Sabah, iaitu Sandakan, Tawau, Laratu dan lain-lain kawasan. Gangguan elektrik atau blackout berlalu almost every day dengan izin telah berlaluan di Sabah sepanjang 50 tahun. Gangguan elektrik menyebab kerugian yang besar, terutama kepada mereka yang berniaga. Untuk makluman semua, bandar seperti di Kota Kinabalu juga mengalami load shedding dengan izin berhampir tiap-tiap hari dan harusnya diselesaikan secepat mungkin. Oleh itu, minta diam sikit. Masalah Sabah ini besar. Jangan bikin susah rakyat Sabah. Ini mesti mau hormat orang Sabah lah. Kenapa tiap hormat Sabah? Apa guna mau kacau-kacau? Tan Sri, suruh yang faham sikit. Yang berhormat Kota Kinabalu. Soalan tambahan, bukan berhujat. Sila. Okey. Ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap. Jarang-jarang saya dengar Kota Kinabalu. Tak apa, saya kasih laluan. Tapi jangan panjang sangat. Soalan kedua, Tan Sri Speaker. Soalan kedua. Ya, tadi soalan satu kan. Sekarang soalan kedua. Kedua, saya minta supaya Perdana Menteri tunaikan janji beliau
di mana LNG power station, power plant di Lahadatuk akan disiapkan sebelum wawasan 2020. Adakah kerajaan komited untuk melaksana dan siapkan projek ini sebelum wawasan 2020? Sila beri penjelasan. Terima kasih. Soalan pun saya tak berapa faham. Saya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya menghormati Yang Berhormat Tan Sri Speaker juga dari Sabah, jadi saya jawablah sikit. Yang pertama sekali, Yang Berhormat Ketua Kinabalu sebut mengenai dengan jaminan daripada kerajaan. Saya dah sebut tadi bahawa kerajaan memberi segala komitmen untuk menentukan bahawa bekalan elektrik di Sabah ini cukup, siap dan tidak ada gangguan. Jadi sebuah jawatankuasa task force telah ditubuhkan melibatkan ramai juga rakan-rakan ahli-ahli parlimen yang menjadi jawatankuasa dalam jawatankuasa task force bekalan elektrik di negeri Sabah. Jadi saya yakin bahawa dengan terlibatnya EPU, Kementerian Keuangan, agensi daripada negeri Sabah, Kementerian Tenaga dalam jawatankuasa itu dah melihat satu persatu. Sebab dalam bekalan elektrik ni dia ada generation, dia ada transmission dan dia ada distribution, di mana kelemahan yang kita boleh atasi. Satu. Yang keduanya kita mengatasi ikut bandar yang Yang Berhormat sebut. Dan itu daripada kerajaan. Dan yang keduanya sebut mengenai dengan LNG di Lahad Datu, rundingan antara kerajaan dan Petronas termasuk SSB masih diteruskan untuk menentukan bekalan LNG. Terima kasih. Masih Yang Berhormat Tan Sri, pertanyaan, satu soalan Tan Sri. bagi jawapan lisan berakhir.